Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha Encik Chan Yukong, Guru Besar SK Methodist ACS Ipoh. Encik Jaswan Singh adalah Kiratan Singh, Penolong Kanan Kurikulum. Encik Muhammad Syarif bin Abdul Rahim, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Siva Naidu, anak lelaki Perumal Naidu, Penolong Kanan Kurikulum. Dan Puan Magala, anak perempuan Raja Gopal, Penolong Kanan Petang. Barisan guru-guru ACS, para ibu bapa, anak-anak murid ACS yang hadir di sekolah dan juga yang berada di rumah secara penggiliran. Baiklah, apa khabar murid-murid sekalian? Bertemu lagi kita di hari Khamis. Bertemu kita di hari Khamis yang indah ini. Tahniah diucapkan kepada semua murid tahap 2, tahap 1 yang hadir ke sekolah pada hari ini. Tahniah diucapkan, dan tahniah juga diucapkan kepada murid yang berada di rumah, iaitu murid tahun 3, 4 dan 5 yang mana ber-PDPR secara penggiliran pada minggu ini. Jadi cikgu harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera walaupun kamu berada di rumah ataupun di sekolah. Okey, jom kita mulakan hari ini dan hari-hari seterusnya dengan senyuman. Okey, hari ini kita akan adakan taklimat ringkas ataupun perkongsian ringkas berkenaan dengan buli. Okey, kesedaran tentang buli. Apa yang dikatakan buli itu? Baiklah, sebelum kita mulakan ataupun kita teruskan taklimat kita tentang buli ini, marilah sama-sama kita mendengar ucapan aluan daripada Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, iaitu Encik Muhammad Syarif bin Abdul Rahim. Dipersilakan. Yang berusaha Encik Chan Yukong, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Methodist ACS Ipoh. Barisan Penolong Kanan Encik Jaswan Singh, Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Siva Naidu, Penolong Kanan Core Curriculum. Penyelia Petang Puan Magala. Barisan guru-guru cemerlang Sekolah Kebangsaan Methodist ACS Ipoh serta anak-anak murid yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Surat bertarikh pada 24 Januari 2022 melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, semua sekolah telah dimaklumkan untuk membuat satu taklimat buli untuk semua murid yang berada di sekolah. Jadi atas keprihatinan dan program ini, pihak sekolah telah melaksanakan taklimat kesedaran anti buli ini. Seperti sedia maklum, sebelum pandemik COVID-19 ini, pelbagai usaha ataupun pelbagai program telah dilakukan oleh unit kaunseling serta unit hal ehwal murid berkenaan dengan kesedaran buli ataupun kempen anti buli. Kita pun telah menyiarkan secara dalam media sosial ataupun kita memberikan taklimat kepada semua murid sebelum ini. Dan kalau tidak silap saya, kita juga pernah mengadakan ceramah anti buli. Kita menjemput penceramah dari luar untuk hadir ke sekolah kita. Namun apabila seluruh negara kita dilanda pandemik COVID-19 ini, program ini terpaksa ditangguh untuk seketika. Jadi besar harapan saya pada permulaan tahun baru ini, segala program yang kita telah rancang, khususnya unit hal ehwal murid bersama dengan unit kaunseling, dapat dijalankan dengan lancar dan segala perancangan yang telah kita rancang dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi untuk hari ini, besar harapan saya untuk pada semua murid, khususnya pada semua murid, untuk mendengar dan memahami. Kita refresh balik, kita refresh balik apa itu buli, dan kita perlu sedari buli ini tidak patut
ada dalam kamus hidup kita, ataupun budaya buli ini tidak perlu ada di dalam sekolah kita. Kadang-kadang dalam kehidupan seharian kita terlupa ataupun kita alpa dengan perbuatan ataupun gurauan kita yang menjurus kepada kegiatan ataupun budaya buli. Jadi secara tidak langsung, taklimat kesedaran buli pada pagi ini kita menekankan kembali ataupun kita imbau kembali apa itu maksud buli dan bagaimana kita perlu mencegah budaya buli ini, dan kita perlu tanamkan dalam diri kita menolak budaya buli ini, sama ada di dalam peringkat menengah, sama ada di peringkat rendah, menengah ataupun di pengajian yang tinggi. Jadi saya berharap semua murid, guru-guru dapat mengikuti taklimat kesedaran buli ini. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Cik Muhammad Syahril di atas ucapan sebentar tadi. Baiklah, cikgu akan teruskan program kita pada hari ini dengan perkongsian apa yang dikatakan sebagai buli. Apa itu buli? Dengan slogan hidup sejahtera tanpa buli. Baik, apa itu buli? Untuk mendapatkan sedikit gambaran, kita sebenarnya kadang-kadang telah buat buli itu, tapi kita tak tahu itu buli ke tidak ke, kan? Baik, oleh itu jom kita lihat video pendek tentang apa yang dikatakan buli itu. Jom. Nama aku Adam. Aku seorang pelajar biasa di sekolah ini. Tak hebat sangat, tak teruk sangat. Dulu aku hidup sama macam pelajar lain. Study sama-sama, rehat sama-sama, dan pergi tandas pun sama-sama. Tapi tandas lain-lain lah. Tapi hidup aku berubah selepas aku jadi mangsa buli cyber. Dan ini kisah aku. Aku jalankan kehidupan aku seperti biasa. Jalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar, tunaikan kewajipan. Tapi itulah, aku kena hadap benda aku tak suka hampir setiap hari, iaitu buli. Buli. Budak gemuk. Dan terus dibuli. Akhirnya aku bersyukur kerana perbuatan buruk mereka diketahui oleh guru disiplin. Kalau awak buat lagi, awak akan digantung sekolah. Tapi itu semua sementara je. 2 hari selepas itu, aku telah mencipta sejarah hitam dalam hidup aku atas kecuaian aku sendiri. Kini aku difitnah di alam cyber. Mereka membuat fitnah yang melampaui batas di akaun Facebook aku tanpa pengetahuan aku. Fitnah aku terus tersebar meluas sehingga mencetuskan spekulasi. Macam Adam ni. Mereka terus bersangka buruk terhadap aku, dan detik inilah detik bermulanya kehancuran dalam hidup aku. Gemuk jahanam, kau memang tak ada beza pun. Malah turut tersebar kepada guru disiplin. Aku hanya mampu berdiam diri sehinggalah secara tiba-tiba. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Sebenarnya segala bukti ada dalam ni. Rupanya semua ini berpunca daripada pelajar yang suka membuli aku. Lepas peristiwa itu, aku mempelajari agar aku tidak menudahkan maklumat aku kepada orang lain serta menyekat pembuli-pembuli cyber. Adam. Dan betul lah kata orang, air yang dicincang tidak akan putus. Dan tidak lupa juga kepada insan yang telah menyelamatkan aku daripada dunia buli cyber.
Baiklah, kita dah saksikan video tadi kan. Okey. Jadi sekarang cikgu hendak terangkan dengan lebih mendalam takrif bully. Okey, bully ditarifkan sebagai tingkah laku ataupun tingkah agresif yang berulang-ulang. Maksudnya dia bukan buat sekali, dia buat banyak kali. Okey, yang bertujuan untuk menjangkiti, untuk menyakiti, mempermainkan, mempersendakan individu lain secara fizikal, mental dan juga emosi. Baiklah. Okey. Bully ni ada banyak sebenarnya. Dia telah dikategorikan dengan beberapa jenis bully. Baik, yang pertama di sini, okey, bully yang pertama ialah bully fizikal. Yang ini kita mudah nampak. Kalau ada rakan-rakan kita yang buat, kita tahu itu adalah bully. Baik, bully fizikal yang pertama apa itu? Pukul, tumbuk, tendang, tolak ataupun tarik rakan, tampar rakan, cubit rakan, pulas telinga, raba-raba, menghimpit-himpit, bentis, tendang kaki, sekeh ke cekik, itu dikatakan sebagai bully fizikal. Dan banyak lagi lah sebenarnya bully fizikal ni. Tapi bully fizikal ni kita mudah nampak. Kita nampak sebab dia melakukan dengan perbuatan. Okey, yang kedua, bully secara lisan. Apa bully secara lisan? Okey, yang pertama, bully secara lisan seperti apa? Ejekan. Okey, ejek nama kawan lah, ejek nama ayah, ejek nama datuk atau nenek dan sebagainya. Okey, panggilan, gerak ataupun gelaran yang memalukan, itu tak boleh. Itu dikatakan sebagai bully. Fitnah, buat cerita yang bukan-bukan tentang rakan. Kemudian apa lagi? Mencarut, bahasa yang kesat kepada rakan, menghina rakan dan juga lain-lain perkataan ataupun kata-kata yang menyakiti hati rakan kita. Itu juga dikatakan sebagai bully lisan. Cuba kita ingat balik, ada tak kita buat perkara-perkara yang cikgu sebutkan tadi? Okey, yang ketiga, jenis bully yang ketiga adalah bully secara isyarat. Okey, bully secara isyarat, apa dia ni? Dia bukan secara fizikal, bukan secara kata-kata, tetapi hanya menggunakan isyarat. Contoh, jelikan lidah. Dia ejek guna lidah. Gunakan bahasa badan, pergerakan tubuh badan dia. Dia jegil mata ataupun isyarat lucah menggunakan tangan dan sebagainya, dan juga lain-lain perbuatan yang bukan lisan. Itu dikatakan sebagai bully isyarat. Okey, dia bukannya fizikal, dia bukanlah kata-kata, tetapi dia hanya menggunakan bahasa badan. Maksudnya pergerakan tangan ke, pergerakan kaki ke, menunjuk ke arah orang lain dengan niat untuk menyakiti hati dia. Okey, itu adalah bully. Baik, yang keempat apa dia? Bully apa? Bully peras ugut. Ada ke kita buat ni? Okey, peras ugut contohnya macam mana? Minta duit secara paksa dekat kawan, ataupun memaksa kawan buatkan kerja kita. Tak boleh. Itu bully. Okey, minta barang secara paksa. Contoh, nak pinjam pensel warna ataupun pinjam madam, tapi kawan tak nak bagi, kita ambil saja. Itu pun dia dikatakan sebagai bully. Okey, ataupun seterusnya apa? Memaksa jelaskan bayaran. Contohnya kita pergi kantin. Okey, kita pergi ke kantin. Kita memang tak ada duit, tapi kita pergi kantin dengan kawan kita. Kita tahu kawan kita ada duit. Okey, kemudian kita beli dan duduk sebelah dia dan paksa dia bayarkan makanan kita. Itu juga adalah bully. Tak boleh ya. Okey. Kemudian sembunyikan barang rakan-rakan. Okey. Sembunyikan barang-barang kawan, tak boleh. Contoh, sembunyikan kasut ke, sembunyikan pensel dan sebagainya. Tak boleh ya. Itu adalah bully peras ugut.
Okey, ataupun apa lagi? Ugut supaya rahsiakan salah laku. Contohnya, kita ada buat salah, okey, kita ada buat salah tapi kita minta kawan kita jangan bagi tahu cikgu. Okey, kamu cakap dekat kawan kamu, "Shh, jangan bagi tahu cikgu. Kalau bagi tahu cikgu, aku tumbuk kamu." Itu tak boleh. Itu adalah bully. Kita tak boleh mengugut rakan-rakan. Baik. Seterusnya apa lagi? Memaksa melakukan salah laku. Kita paksa kawan kamu untuk buat sesuatu yang dia tak suka. Okey, ataupun benda-benda yang salah. Kamu tak nak kamu ditangkap, kamu paksa orang lain buat. Itu tak boleh. Okey. Lagi seterusnya apa perah ugut ni? Kamu paksa kawan kamu jadi orang suruhan. Tolong bawakan barang kamu, tolong angkat beg kamu, suruh. Suruh buat itu, suruh buat ini dan sebagainya. Itu tak boleh, salah. Kalau tolong hanyalah sekali-sekali. Kalau dah selalu, macam definisi tadi, itu adalah bully. Dan juga yang terakhir adalah lain-lain perbuatan yang ada kena-mengena dengan peras ugut. Baiklah, seterusnya apa lagi? Okey, yang kelima, bully memulau, maksudnya sosial. Bully secara sosial. Apa dia? Mangsa bully tidak dimasukkan ke dalam kumpulan. Contohnya kita nak main, nak main di padang ke, dalam kelas ke, waktu rehat ke, kita buat satu grup. Kamu buat satu grup, tapi kamu tak nak seorang tu masuk grup kamu. Itu juga dikatakan sebagai bully. Okey. Lagi apa? Mangsa bully tidak diberikan kemudahan yang sepatutnya. Sepatutnya rakan kamu dapat apa yang cikgu berikan tapi kamu simpan untuk diri kamu. Kamu tak beri pada rakan kamu. Itu adalah bully. Okey. Contohnya apa? Mangsa bully tidak diberikan kerjasama. Contoh, kamu kena buat kerja berkumpulan dalam kelas. Okey. Dia duduk dalam satu kumpulan tapi kamu tidak kamu abaikan dia. Tak minta pandangan dia, tak minta dia sama-sama buat kerja. Kamu biar saja dengan dia. So, itu tak boleh. Okey, itu dianggap sebagai bully. Seterusnya, pembuli tidak suka murid ikut peraturan. Okey. Jadi yang pembuli ni, kawan yang suka bully ni, dia tak suka kamu ikut peraturan. Kalau kamu nak beratur, dia kata, tak payah beratur lah. Kita pergi je, kita potong kawan kita. Kan? Itu pun tidak boleh. Sepatutnya kamu bertugas untuk sapu sampah, tetapi kawan kamu kata, tak payah sapu sampah lah, nanti ada orang tolong sapu. Itu pun tak boleh. Itu dikatakan sebagai bully. Seterusnya apa? Bully yang terakhir iaitu bully cyber. Sekarang ni zaman IT, zaman teknologi. Okey, sekarang banyak bully terjadi secara di alam maya. Contohnya di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Apa yang dikatakan sebagai bully cyber? Kita forward ataupun memanjangkan email, gambar, video yang memalukan rakan kita. Itu dikatakan sebagai bully cyber. Ataupun menghantar pesanan ringkas yang kasar dan biadab. Okey, kawan tanya elok-elok tapi kita cakap kasar-kasar. Ataupun type bahasa yang kesat kepada rakan. Ataupun apa lagi bully cyber? Sebarkan pembohongan ataupun kabar angin. Padahal rakan kamu tak buat pun. Tapi kamu buat-buat cerita, kamu sebarkan kepada orang lain. Okey, itu juga bully. Kemudian apa lagi? Memulaukan ataupun mengaibkan seseorang di media sosial. Kita tertahu tentang kod lah dia tersilap pakai stokin sebelah lain.
ataupun sebelah stokin besar, sekolah sebelah lagi stokin kecil. Ambil gambar ataupun kita tarik dalam media sosial, kita sebarkan. Tak boleh juga. Itu adalah bully. Okey, seterusnya apa? Menggodam akaun sosial seseorang dan memuat naik gambar mangsa yang memalukan. Okey, sekarang ni banyak terjadi hackers lah. Okey. Hackers dia curi-curi masuk kita punya akaun dan buat perkara yang kita tak suka. Kadang-kadang buat gambar, tag video yang tidak senonoh. Okey, itu juga adalah bully. Okey. Setakat ni boleh faham ada 6 jenis bully. Okey, ada 6 jenis bully. Okey, ini adalah bully cyber, bully sosial dan memulakan kawan, bully peras ugut, okey, bully peras ugut, bully isyarat, bully lisan dan juga bully fizikal. Jadi cikgu harap kamu tidak melakukan ke-6 jenis bully ini. Okey. Kalau kita seorang pembuli, tak ada orang pun rakan kita yang suka berkawan dengan kita. Kecuali dia kawan mungkin dalam keadaan terpaksa ataupun takut kepada kamu. Okey. Dan juga pembuli ni tak senang duduk sebabnya dia melanggar peraturan sekolah. Jadi guru disiplin mungkin akan mencari-cari dia. Okey, guru kelas pun akan mencari dia. Jadi janganlah menjadi seorang pembuli. Okey, baik. Apa faktor-faktor bully ni? Apa punca-punca seseorang tu boleh jadi pembuli ni? Kenapa? Okey, baik. Yang pertama mungkin sebab rakan sebaya. Rakan dia tu pembuli, kan? Jadi kita duk berkawan dengan dia, kawan-kawan, ikut, lama-lama pun kita akan ikut cara dia bergaul dengan orang lain. Mungkin satu hari kita akan jadi pembuli juga sama. Okey. Seterusnya apa? Gagal kendali emosi yang baik. Pun kita boleh menjadi seorang yang pembuli. Okey, kita kena kawal emosi kita dengan baik. Okey, seterusnya apa? Gangguan personaliti seperti anti-sosial. Okey, kebiasaan anti-sosial ni orang yang banyak orang yang banyak menghabiskan masa dia bersendirian. Contohnya duduk di hadapan komputer dan laptop ataupun bermain handphone dalam tempoh yang panjang. Dia tak ada kemahiran untuk bercakap dengan kawan. Jadi boleh menjadi faktor untuk menjadi seorang pembuli. Okey, seterusnya apa? Mudah bosan dengan keadaan sekeliling dan pembelajaran di sekolah. Okey. Dia cepat bosan dengan apa yang terjadi dekat sekolah dia. Okey, kat rumah dia tak boleh buat, jadi kat sekolah dia buat hal. Okey. Jadi ini tidak boleh berlaku. Okey, sebab kita datang sekolah untuk belajar, untuk berkawan, untuk bersosial dengan kawan-kawan. Baik, seterusnya apa? Apa implikasi bully ni? Kalau ada rakan membuli kita, apa yang akan jadi pada kita? Apa akan jadi pada orang yang dibuli ni? Dari segi emosi dia. Okey, dari segi emosi dia apa akan jadi? Mangsa ni adalah orang yang dibuli ya. Okey, mangsa sering berasa takut dan bimbang ketika berada di sekolah. Sebab apa? Dia takutlah nak jumpa kawan yang suka bully tu. Nak masuk kelas pun rasa takut. Jadi mungkin dia akan cakap pada ibu bapa dia tak nak datang sekolah sebab ada rakan yang membuli. Okey. Lagi apa? Apa lagi impak dia? Menyukarkan mereka melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Iyalah, bila dah rasa takut, bimbang bila berada di sekolah, jadi bila nak belajar tu tak fokus. Okey, bila nak belajar menjadi tidak fokus sebab terfikirkan rakan yang akan membuli, apa lagi yang dia nak buat dekat kita. Okey, seterusnya apa? Mangsa akan bertindak untuk membunuh diri dengan menghentikan kesengsaraan. Bagi menghentikan kesengsaraan yang dijalani
mereka di sekolah. Ini yang paling ekstrim lah. Okey, mungkin mangsa yang dibuli kena buli dengan teruknya, mungkin terfikir untuk membunuh diri. Tetapi janganlah sehingga terfikir nak membunuh diri. Okey, jika kalau ada mangsa buli ni yang kena buli, cepat-cepat bagi tahu cikgu, bagi tahu ibu bapa kamu supaya perkara ini dapat diselesaikan. Okey, sebab buli ni jika dibiarkan, dia akan membawa impak yang sangat negatif kepada diri mangsa tu. Diri yang dibuli. Baiklah, seterusnya dari segi sosial macam mana pula? Okey, apa implikasi kepada mangsa buli dari segi sosial? Okey, mereka akan rasa sering dipinggirkan oleh rakan-rakan. Okey. Sentiasa berasa rendah diri sebab dia sering dibuli. Bila dibuli ni dia akan berkeseorangan lah, duduk di tepi, dia tak bercampur dengan rakan-rakan yang suka membuli ni. Okey. Kurang berkeyakinan diri. Seterusnya, suka untuk memulakan komunikasi, tidak biasa menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. Mungkin akan rasa trauma ataupun fobia nak bercakap dengan kawan sebab ada pengalaman dibuli. Baiklah, itu sahaja perkongsian. Sebenarnya banyak lagi kalau nak ikutkan, okey, tentang buli ni. Kalau nak cerita memang tak cukup. Jadi ini adalah perkara asas apa yang kamu perlu tahu tentang buli. Yang penting kamu tidak melakukan kamu tidak melakukan ke-6 jenis buli. Jadi kalau ada kawan ataupun kamu sendiri yang buat, jadi kamu ingatkan kawan kamu. Okey, ingatkan diri sendiri supaya ini buli ni. Ataupun rakan kamu nampak, cikgu, saya nampak dia ada buli kawan. Okey, bagi tahu perkara yang betul. Jangan pula kamu reka-reka cerita. Okey, jadi kalau kamu adalah mangsa buli, okey, ataupun kamu adalah pembuli, kamu boleh jumpa cikgu. Okey, sama jumpa cikgu kelas ataupun guru disiplin untuk beritahu apa masalah kamu, ataupun boleh jumpa dengan cikgu. Okey, jumpa dengan cikgu untuk kita sama-sama cuba selesaikan bagaimana nak keluar daripada sikap membuli, ataupun nak melaporkan apa yang berlaku di sekeliling kamu. Tak ada masalah. Okey, sebab buli ni adalah sesuatu yang serius. Dia akan memberi impak yang negatif kepada pelajaran kamu, kehidupan kamu, emosi kamu, dan juga kehidupan sosial kamu. Okey, cikgu harap dengan perkongsian yang ringkas ini dapat membantu kita, membantu murid-murid semua, membantu guru-guru memahami apa yang dikatakan sebagai buli. Jadi berhentilah membuli. Okey, perkara ini di dalam agama pun sangat dilarang. Okey, baiklah murid-murid, jadi kita akan jumpa di lain waktu, di lain masa. Mungkin kita akan mengadakan lagi program ceramah ataupun bengkel ke latihan dalam kumpulan LDK, bagaimana nak mengatasi buli. Okey, jadi hidup sejahtera tanpa buli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.